Selamat sejahtera Prof. Saya Lubanya Ulaganathan, nombor matrik A172720. Saya dan rakan saya akan membentangkan tajuk tugasan kami ialah rasuah di sekolah swasta, iaitu tender kantin. Pengenalan. Rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah dirinya sendiri. Rasuah bermakna kuasa yang telah diberikan kepadanya disalahgunakan atau bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersifat pilih kasih dalam tindakannya. Rasuah adalah merupakan satu perbuatan keji yang lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Persoalan kajian. Apakah maklum balas dan pandangan masyarakat punca rasuah? Kedua, apakah kesan jika mengamalkan rasuah di sekolah swasta? Dan ketiga ialah, apakah langkah menangani masalah rasuah di sekolah swasta? Di sini mempunyai 5 punca yang menyebabkan isu rasuah berlaku, iaitu pegawai guram berintegriti, mengamalkan gaya hidup mewah, kurang pemantauan atau penyediaan, punca kelemahan prosedur dan kadar berkeuntungan yang serius. Di sini kami mempunyai satu gambar yang menerangkan awas simptom rasuah. Contohnya ialah mempunyai hubungan rapat dengan kontraktor, suka menunjukkan kemewahan dan kesenangan, perubahan gaya hidup secara mendadak, suka membuat kerja persendirian selepas waktu pejabat, gagal bersetia, punca pendapatan dan perolehan harta, keputusan yang dibuat sering memihak kepada pihak tertentu, enggan ditukarkan ke pejabat bahagian unit lain, bergaulan telefon yang mencurigakan. Seterusnya kawan saya akan membentangkan. Selamat sejahtera. Saya Yoshini Ulaganathan, nombor matrik A172755. Sekarang saya akan membentangkan 4 bentuk kesalahan rasuah. Yang pertama, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Kedua, meminta atau menerima rasuah. Ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Dan yang keempat, menawarkan atau memberi rasuah. Bentuk suapan. Bentuk suapan boleh dikategorikan dalam bentuk wang, hadiah, upah, diskaun atau perkhidmatan. Kesan di sebalik rasuah. Mana-mana individu yang terlibat dengan sebarang pertuduhan rasuah dan disabitkan bersalah boleh dihukum denda tidak melebihi RM10,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun dan kedua-duanya sekali. Tiada sesiapa akan dapat menggagak tindakan sesuatu atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan. Yang ketiga, kegiatan rasuah akan hanya mengakis kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara kita. Seterusnya, rasuah turut akan mewujudkan pemerintahan yang lemah kerana setiap kali rasuah berlaku maka pemerintah kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. Ia juga boleh menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos dari tampak kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak terbendung. Cadangan idea untuk mengatasinya. Memperkuasakan undang-undang dan hukuman. Hal ini bagi memastikan pengamal rasuah akan berfikir 2 kali sebelum melakukan rasuah. Seterusnya, hukuman yang berat perlu dijatuhi kepada pesalah
rasuah agar mereka serik untuk melakukan gejala rasuah di kemudian hari. Pemendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah sejak di bangku sekolah juga merupakan langkah yang bijak bagi menangani gejala rasuah. Seterusnya, memantapkan iman dan pengukuhan jati diri, keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah ini. Kemasukan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. Generasi yang dididik dibenci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah dan ikhlas. Sistem pendidikan hanya membentuk generasi akan datang yang bebas daripada rasuah. Kesimpulannya, rasuah dianggap jenayah kerana perbuatan ini melanggar etika sesuatu bidang pekerjaan, malah secara tidak langsung si pelakunya mengambil atau mencuri hak orang lain. Yang kedua, langkah kerajaan dalam membendung gejala rasuah ini wajar disokong oleh semua pihak memandangkan rasuah mampu meninggalkan implikasi terhadap semua pihak. Yang ketiga, keadilan dan kesaksamaan dalam masyarakat juga akan dipertahankan dan semua rakyat tanpa mengambil kira kedudukan dan bangsa akan hidup dengan aman. Yang keempat, rakyat Malaysia harus bersatu padu dan berganding bahu dalam memerangi gejala rasuah ini. Setiap pihak di setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan dan tanggungjawab yang baik. Akhirnya, sangat tidak wajar bagi seorang guru yang terlibat dalam amalan rasuah kerana guru adalah harapan bagi masyarakat. Guru adalah golongan yang dipercayai oleh masyarakat dan guru adalah rujukan masyarakat. Sekian daripada kami.